Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Sudirman Muhammad Tahir untuk podcast Harian Metro Apa-Apa Saja. Istimewa untuk hari ini, podcast saya bersama dengan seorang individu yang saya kira pakar dalam bidang yang akan kita kongsikan sebentar nanti, yang mana topiknya sangat orang kata semakin menjadi bualan dalam kalangan masyarakat kita, yang mana kejadiannya boleh dilaporkan hampir setiap hari berlaku di negara kita, membabitkan bukan sahaja kanak-kanak dan juga wanita tetapi juga bayi. Dan bersama-sama dengan saya, ini dia, saya perkenalkan tetamu kita, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman, Assistant Commissioner Puan Siti Kamsiah Hassan. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih bersama-sama dengan kami di podcast Harian Metro Apa-Apa Saja. Nama podcast kita pun Apa-Apa Saja. Dan hari ini kita akan bawakan dua topik yang saya kira cukup dekat dengan masyarakat kita Puan. Yang saya kira topik yang saya rasa macam ibaratnya tak berkesudahan. Hampir setiap hari dilaporkan di media massa, terutamanya berkenaan dengan jenayah seksual dan juga kecuaian dalam kalangan masyarakat kita. Dan untuk makluman Puan dan juga penonton podcast Harian Metro ini, yang mana untuk kali ini sangat istimewa kerana kita bawakan sendiri Puan Siti Kamsiah, yang mana akan bercakap tentang topik yang kita akan bawakan. Puan, bila kita tengok secara keseluruhan kan, dalam bahagian Puan sendiri selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita Kanak-kanak ni, tugas berat tak Puan sebenarnya? Memang satu tanggungjawab yang besar lah, berat lah, sebab dia melibatkan kita satu membela kepada golongan yang rentan, golongan vulnerable kan. Mereka ni contohnya kanak-kanak, mereka ni tidak mempunyai, yang kata tahap pemikiran dia yang terbatas, fizikal juga terbatas, dan wanita juga yang kita lihat sebagai golongan mana dia banyak ruang-ruang untuk dia dieksploitasi. So memang pada saya ada satu cabaran lah, agak berat, tetapi orang kata kena tangani dia dengan secara profesional lah. Puan, kalau mungkin kita boleh kongsikan juga kepada penonton podcast Apa-Apa Saja kita kan, di dalam bahagian Puan ini, kalau mungkin Puan boleh share sikit berapa ramai anggotanya. Okey. Bahagian di 11 ni memang fungsi dia adalah untuk menangani sebarang isu berkaitan dengan kesalahan seksual, berkaitan dengan keganasan terhadap kanak-kanak, keganasan terhadap wanita, domestic violence, keganasan rumah tangga, dan juga kes-kes yang melibatkan kanak-kanak hilang. So secara keseluruhannya adalah kumpulan SASA. Maknanya kami punya klien lah, di 11 punya klien ni adalah melibatkan sesuatu insiden yang berat pada saya. So di 11 ni kita bukan saja ada di bahagian di Bukit Aman, ada juga di peringkat kontijen IPK, dan juga ada di daerah. Dari segi keanggotaan, bahagian di 11 setakat ni kita ada 74 pegawai dan anggota, pegawai rendah polis dan juga pegawai kanan polis di peringkat Bukit Aman, dan di peringkat kontijen dan daerah adalah keseluruhannya adalah sebanyak 911 pegawai dan anggota, dengan fungsi yang pada saya besar kerana 3 skop utama, di mana melibatkan jenayah seksual, jenayah kekanasan terhadap kanak-kanak, dan wanita, dan juga satu lagi adalah siasatan kanak-kanak hilang juga di bawah bahagian di 11. So bermakna 3 skop siasatan utama, satu yang melibatkan siasatan kanak-kanak hilang. Okey, inilah 3. Kanak-kanak hilang. Ada 3 3 skop jenayah utama, kanak-kanak, seksual, dan juga keganasan rumah tangga. Ada 3 Puan nak mengendali hari-hari. Ada dapat report hari-hari tak Puan? Report tu memang tiap-tiap hari tu banyak. Memang tidak ada hari tanpa ada report. Dan ada kes. Bermakna kerja saya 365 hari bersambung-bersambung. Yelah, nak kena tengok lagi, nak kena siasat lagi kan. Betul, sebab fungsi bahagian di 11 kita ada 3 peringkat. Di 11 ni ada 3 peringkat. Peringkat di Bukit Aman, selain daripada ada siasatan bagi kes menarik, kes-kes yang berprofil tinggi, bahagian di 11 Bukit Aman juga adalah bahagian yang pembuat dasar. Makna bahagian di 11 Bukit Aman ni lah yang mengkaji, melihat, analyse trend pada hari ini. Kita melihat apa yang berlaku keseluruhan di Malaysia ini, dan juga perkaitan dia juga dengan jenayah secara global. So di sinilah yang bahagian di 11 Bukit Aman bertanggungjawab untuk kita
membuat satu penambahbaikan, mencadangkan ataupun berkolaborasi dengan lain-lain agensi untuk menyampaikan kepada kerajaan apakah isu sebenar. Apakah perkara-perkara yang perlu kita buat penambahbaikan, sama ada dari sudut perundangan, dari sudut pengendalian prosedur dia ataupun engagement dalam usaha untuk menangani the best untuk kanak-kanak dan wanita dan juga mangsa-mangsa yang terjejas di dalam kes keganasan rumah tangga dan juga kes seksual. Kan. Puan, daripada 3 kan bahagian yang tadi kita dah dikongsikan, yang mana antara yang mungkin peratusan tertinggi mendapat report ni Puan? Peratusan tertinggi mendapat report adalah kes yang melibatkan jenayah seksual. Okey. Jenayah seksual paling tinggi, terutamanya jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak sebagai mangsa. Okey. Alang-alang dah Puan menyentuh tentang jenayah seksual ini. So kita nak orang kata nak mengupas pula Puan tentang seksual dalam kalangan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni Puan. Kalau kita tengok kan macam yang dikongsikan baru-baru ni juga, kalau Puan berkenaan dengan yang terbaru, kita boleh saya boleh recap sikit. 5 beradik dituduh rogol amang seksual budak 11 tahun. Kan kalau sesuatu yang saya rasa macam benda yang kalau kita fikir mungkin sesuatu yang tak logik tapi berlaku. Kan? Jadi kalau boleh Puan kongsikan statistik jumlah kes kanak-kanak dan remaja perempuan yang menjadi mangsa rogol mengikut lingkungan umum bagi tempoh 2018 hingga 2023 ni Puan. Okey, kes-kes rogol ya? Betul. Kes rogol yang melibatkan mangsa kanak-kanak. 90% adalah kes yang melibatkan kanak-kanak sebenarnya. Tinggi, kes melibatkan kanak 90%. Sangat tinggi Puan. 10% sahaja yang melibatkan mangsa dewasa. Trend sekarang ni dia melibatkan kanak-kanak, kes rogol lah. Ini yang saya tengoklah trend semakin meningkat lah. Bermakna peratusan kanak-kanak menjadi mangsa seksual ni adalah lebih tinggi lah berbanding dengan lelaki. Ada peratusan juga tak Puan daripada jumlah tu kan 90% sehingga mengandung? Sehingga mengandung peratusan dia dalam 70%. Oh, tinggi juga. 70% yang sehingga mengandung. Dan kejadian ni, situasi ini adalah kebelakangan ni. Dalam tempoh kebelakangan ni yang menyebabkan kes-kes yang kita tengok dalam tempoh 2 tahun ni menunjukkan mangsa rogol tu kebanyakannya adalah mengandung. Dan sebenarnya meningkat Puan ya? Dia meningkat. Jadi trend ni semakin meningkat. Kalau sebelum ni kita tengok kes yang tak sampai mengandung lah. Tapi dalam tempoh 2 tahun ke belakang dan terutamanya tahun ni memang kita tengok peratusan kanak-kanak jadi mangsa rogol dan mangsa tu mengandung. Dan report ni dibuat pun hanya kerana satu, kantoi lah dah mengandung. Sebab kanak-kanak dia kadang-kadang dia tak faham perubahan fizikal tubuh badan dia. Jadi bila jadi isu apabila dia rasakan mungkin disedari apabila dah perut tu dah besar ataupun apabila dibawa ke hospital disebabkan satu masalah tertentu, pendarahan ataupun ada komplikasi tertentu. Betul. So barulah disedari yang mengandung. Dan yang sedihnya adalah mengandung ni adalah disebabkan perlakuan yang suka sama suka atas kerelaan mangsa itu sendiri. Tapi mangsa tu tak sedar dia dah pun mengandung. Inilah barulah kes ni dilaporkan oleh ibu bapa ataupun oleh mangsa sendirilah. Puan, kalau kita tengok 90% angka yang tinggi kan, peratusan yang sangat tinggi, peningkatan berlaku dan juga 70% macam Puan kongsi sehingga hamil. Melihatkan kepada trend sebegini Puan, so of course sesuatu yang tidak sehat kan? Betul. Dan membimbangkan juga. Betul. Situasi ini berlaku saya tengok kerana kanak-kanak ni dia terdedah dengan elemen-elemen yang mendorong dia untuk tarikan dia kepada perlakuan seksual. Ini yang saya nampak. Jadi walaupun pada usia muda lagi Puan ya. Walaupun pada usia muda. Dan ini juga ada kaitan juga dengan kemajuan ICT, teknologi pada hari ini. Komunikasi yang mudah, capaian tanpa batasan ke internet dan juga kawalan. Kawalan ni banyaklah, kawalan mungkin daripada ibu bapa, kawalan daripada individu itu sendiri. Jadi kanak-kanak ni kalau kita tengok dengan usia dia 13 tahun, 10 tahun, itulah tempoh di mana kanak-kanak tu dia nak explore macam-macam. Dan tambah sekarang seawal umur berapa tahun kita dah ada handphone kan. So mereka ni tak matang, apa yang dia nampak dia nak buat. Dan tambahan pula apa yang dia tengok adalah seperti
Yang berlaku tu banyak. Mungkin dia tengok bahan-bahan daripada negara-negara lain di mana perkara itu seperti satu perkara yang dia boleh buat. Biasa untuk dia. Biasa. Dan dia tak tahu itu adalah salah. Jadi dia nak mencuba. Jadi di sini saya tengok sama ada atas kehendak dia sendiri nak mencuba ataupun ada juga elemen lain yang dipengaruhi. Dia juga ditarik oleh untuk mereka yang untuk melakukan begitu. Kerana adanya mereka yang mengambil kesempatan, pelaku-pelaku jenayah lah yang mengambil kesempatan ke atas kanak-kanak itu sendiri yang tak matang untuk menolak. Mungkin ada elemen grooming, pengantunan kanak-kanak. Kanak-kanak ni dipujuk ataupun dipupuk untuk adanya perasaan tinggi terhadap sexual desire dia. Dan dia tak tahu apa impact dia, apa kesan dia. Jadi di sini kanak-kanak yang mudah terpengaruh. Itu sebab saya tengok mereka ni, saya takut suatu hari nanti dah jadi satu normal lah, mereka normalizekan benda ni. Dia jadikan macam perlakuan seksual tu adalah satu perkara yang normal. Jadi di sini pun berdasar kes-kes yang kami siasat pun, saya tengok kanak-kanak ni dia tahu sebenarnya benda tu salah. Bila ditanya perlakuan tu, kalau mak bapak tahu tak? Mak bapak tahu, dia marah tak? Dia tahu marah. Dia kata mak bapak akan marah. Tahu benda tu dia buat di belakang pengetahuan ibu bapa. Tetapi kenapa dia buat? Kerana dia sendiri yang nak rasa. Explore. Kerana dia tengok orang lain ada buat. Dalam persekitaran dia pun berkongsi satu perkara yang sama. So di sini yang saya lihat tahap kawalan kanak-kanak itu, spiritual dia pun agak lemah. Dan juga sejauh mana ibu bapa yang mengawal anak-anak pada dia. Saya kawalan ni bukan saja kawalan fizikal, tak keluar rumah. Itu bukanlah satu, orang kata, satu faktor tunggal. Tak keluar rumah tak berlakunya jenayah. Kalau kita tengok hari ni, jenayah seksual di rumah ni berlaku. Suspek boleh masuk melakukan hubungan seks di rumah. Suspek yang tak pernah dia kenal, hanya melalui dia hantar location saja. Suspek boleh datang melakukan hubungan seks. Betul. Semudah itu. Semudah itu. Hanya kerana apa? Komunikasi itu yang tidak dipantau, dan minda anak-anak ni kita tidak kontrol dia supaya dia ada tahap kawalan kendiri. Apa yang patut dia boleh buat, sampai ke tahap mana dia boleh buat. Bermakna kalau tahap buka baju, melakukan hubungan seks itu dah jadi satu perkara yang boleh diterima oleh kanak-kanak. Puan, setuju tak kalau saya katakan, kita tak boleh kata, kalau dulu-dulu kita mungkin boleh cakap macam macam kalau zaman saya 80 90-an, umur 11 tahun, 10 tahun, kita rasa kehidupan kanak-kanak kita adalah bermain, pergi sekolah dan sebagainya kan. Untuk mengetahui benda-benda yang lebih advance ni saya rasa mungkin lambat lagi kalau tidak ada pendidikan di sekolah, belajar sains dan sebagainya, biologi. Tapi macam kalau setuju tak Puan kalau kita kata macam kanak-kanak hari ni kita tak boleh pandang enteng daripada mereka. Maksudnya mereka ni dah tahu serba-serbi tentang even though soal seksual sekalipun. Betul, mereka tahu sebab ada mudah mereka nak dapat. Mudah nak capai maklumat tersebut. Tetapi mereka tak tahu maklumat yang mereka terima tersebut itu maklumat ni mereka boleh guna ke tidak. Macam dia tengok orang melakukan hubungan seks, image seksual di internet contohnya, dia tak tahu itu sebenarnya bukan level dia, bukan tahap dia untuk dia nak implementkan tu. Tapi dia dah buat. Dan saya bagi satu contoh kes. Saya pernah ambil satu kes di mana kanak-kanak umur 11 tahun, 9 tahun dan 8 tahun tak silap saya. Ni pelaku? Mangsa dan pelaku dalam kaum ni. Mangsa umur 9 tahun. Dia boleh ada trade. Dia boleh ada macam satu agreement. Maknanya kalau mangsa kanak-kanak ni dia 3 orang. Kanak-kanak yang mangsa ni umur 9 tahun, yang suspek ni 11 dan 10, lebih kurang macam itulah umur. Satu tempat di mana berlaku mangsa ni melakukan hubungan seks dengan suspek. Sebab apa? Dia ada terhutang sesuatu. Terhutang, ada perkara yang dia tak lunaskan. Jadi dia boleh cakap, ni kes ni berlaku di satu negeri di mana mangsa tu dia kata dia tak ada duit nak bayar. So aku bayar dengan ni. Nak bayar, dia sendiri boleh offer. Dia cakap apa? Habis nak bayar macam mana? Dia kata apa? Boleh, dia kata lain lah. Dia cakap dia yang offer. Boleh tak bayar cara lain? Jadi suspek dia tanya bayar cara apa? Kemudian suspek ni kata apa? Aku nak go to mu. So ini satu negeri di so kita dah tahu dah. Kita tahulah kan. Aku nak go to mu. So bermakna dua-dua ni sama-sama tahu. So dia boleh dalam minda mereka yang umur 9 tahun, itu adalah terakhir. Dia boleh offer sesuatu yang itu paling mudah. Semudah itulah Puan. Semudah itu dia nak melakukan hubungan seks. So kes tu berlaku melibatkan kanak-kanak.
bawah 12 tahun, bawah 10 tahun mangsa. Puan, boleh jadi juga tak maksudnya walaupun kita kata yalah macam kita kata ada kurangnya spiritual dalam apa orang kata organisasi kekeluargaan itu sendiri, pemantauan yang kurang daripada ibu bapa, mungkin kesibukan ibu bapa hari ini yang bekerja sampai melupakan yang mana anak mereka ni sebenarnya lebih advance dah, kan. So betul. boleh jadi tak kalau kita kata sebenarnya kanak-kanak ini terinfluence daripada kehidupan orang dewasa dalam rumah tu juga, Puan? Betul. Saya nak kata dalam rumah saja pun tidak, sebab dia terinfluence juga, banyaknya pengaruh di luar lah sebenarnya. Cumanya kalau saya kata ibu bapa kurang membuat pemantauan, saya tak rasa kurang. Ada pemantauan dan mungkin lebih, tetapi cara tu, cara macam mana kita nak memantau tu perlu seiring dengan macam mana kanak-kanak itu didedahkan dengan elemen-elemen yang boleh menarik mereka ke arah perkara-perkara negatif tadi. Sebab kanak-kanak ni terdedah dengan banyak elemen-elemen yang negatif. Betul. Tetapi macam mana kaedah kawalan ibu bapa tadi? Adakah dia masih ditakut lama? Dia mengawal ni tiap-tiap hari anak dia tak boleh keluar. Dia tak benarkan anak dia keluar. Pukul 7 dah kena ada dalam rumah. Tetapi cara dia, kaedah macam mana you nak kena, ibu bapa tu nak seiring dengan cabaran anak-anak pada hari ni. Pendekatan marah-marah tu saya rasa tak boleh dah kot, Puan. Nak kata marah-marah tak boleh, dia kena macam ni, kena seiring. Macam mana? Kalau tak seiring, kalau you kata keluar rumah tu tak berlaku, masih lagi dalam minda ibu bapa, tak boleh. Dia sebenarnya dia kena seiring. Dia tahu sekarang ni elemen yang banyak mendedahkan anak dia, risiko internet. Anak dia tu adalah di internet. Telefon bimbit. So telefon bimbit. So macam mana? Dia tak nak bagi, tak boleh. Anak pun belajar kat sekolah pun, cikgu bagi assignment pun melalui handphone kan. Betul. So dia kena, macam mana dia nak kawal perkara itu daripada disalahguna. Dan yang saya nampak adalah selain daripada kontrol fizikal, adanya ciri-ciri keselamatan yang lain ataupun mengawal aktiviti anak ni, dia kena educate, dia kena ajar anak dia tu. Kena ajar anak untuk dia sendiri ada kawalan kendiri. Maknanya dia sendiri kena faham. Kalau dia nak buat sesuatu, dia mesti ada batas dia. So sebab sepanjang masa, macam saya hari ni dah pukul 6 tak balik rumah lagi kan. So jam sekarang saya belum balik rumah lagi. Jadi saya tak tahu apa berlaku. Betul. Saya pun dah tinggalkan anak saya 20 jam kan. Berapa banyak kali saya nak telefon dia. Tanya, so ini saya rasa apa yang saya nampak adalah kawalan anak tu sendiri kena diberi ilmu untuk dia kontrol diri dia. Spiritual adalah, moral spiritual ni adalah salah satu. Dan yang selebihnya adalah ciri-ciri lain, perlu ada teknikal yang lain, bermakna adanya pemantauan dari segi penggunaan gadget dan sebagainya, itu perlu ada. Tapi yang saya nampak adalah kena educate. Education tu perlu supaya kanak-kanak tu sendiri dia ada tahu batas dia. Lebih terdedah orang kata. Terutamanya adab dia bergaul. Dia kena ada sampai batasan macam mana. Kalau bergaul tu, boleh ke dia sampai dia nak buka baju, sekali jumpa you dah boleh ke dedahkan semua benda kepada kepada orang yang dia baru kenal. Orang minta bagi. Orang minta terus bagi. So kanak-kanak ni perlu diajar. Dia nak bertindak tu dia kena ada batas dia. Adab-adab nak bergaul. Kali pertama kita bersembang, habis dah boleh sembang semua, buka semua benda dah. Habis segala rahsia dalam rumah. Dah tahu. Dah didedahkan. So ini yang saya nampak, ibu bapa juga kena tahu risiko anak tu. Persekitaran anak tu macam mana. Jadi anak sekarang ni bukan hanya risiko dia keluar rumah baru dia jumpa penjenayah. Penjenayah tu ada di hujung jari saja sebenarnya. Dia duduk dalam rumah pun, kita tidur, dia berkomunikasi dengan penjenayah. Mungkin penjenayah cyber. Itulah yang pada saya, ibu bapa hari ni, saya tak kata mereka ni leka, anak-anak tak dipantau apa semua. Cuma kaedah dia, cara tu perlu seiring dengan apa ancaman pada hari ini. Jadi dia kena tahu risiko ancaman anak-anak tersebut dan juga apa kaedah yang terbaik yang seiring dengan jenayah itu boleh berlaku ke atas anak dia. Itu kalau kita bercakap soal yang membabitkan pelaku dan juga bangsanya adalah kanak-kanak, Puan, kan. Tapi bila kita melihat pula dari satu sudut yang saya kira macam sepatutnya orang dewasa ini yang melindungi kanak-kanak, tetapi bila mana mereka sendiri menjadi pelaku, orang dewasa pelaku kepada kanak-kanak yang ada hubungan kekeluargaan pula, ada kes-kes yang banyak juga dilaporkan. Kenapa masih kanak-kanak ini menjadi sasaran, Puan, sebenarnya? Satu, kanak-kanak ni kita tengok, dia pun tak tahu kalau dia, contohnya saya bagi kes sumpah mahram lah kan. Kes sumpah mahram. Sumpah mahram ni biasanya berlaku seawal umur 5 tahun, 4 tahun.
So kanak-kanak ni dia tak faham sebenarnya. Pada peringkat awalnya dia tak faham. Satu, dia tak faham perlakuan itu adalah merupakan satu jenayah, eksploitasi ke atas dia. Jadi orang dewasa ini satunya dia mengambil peluang. Dia mengambil peluang dengan atas ketidakmatangan, kelemahan kanak-kanak itu. Jadi orang dewasa mengambil kesempatan, dan keduanya adalah mungkin ada ahli keluarga lain, contoh dalam Sumber Mahram tadi, dia tahu, tetapi sebab kebergantungan dia kepada individu pelaku itu, jadi dia merelakan. Sebab itu kanak-kanak, selalunya kanak-kanak ni dijadikan macam kelompok yang berasingan. Ini yang saya perhatikan dalam masyarakat, tak kira masyarakat dunia ataupun masyarakat di Malaysia pun. Macam kalau isu kanak-kanak ni, kebanyakan kes-kes apabila melibatkan ahli keluarga, kanak-kanak ni seperti tak apa berlaku pada kanak-kanak. Jadi dia anggap remeh kan, sebab dia anggap remeh. Sebab budak-budak ni dah rasa macam tak apalah, dia takkan bersuara. Takkan bersuara. Tambahan pula apabila ekonomi keluarga itu didominan oleh pelaku jenayah itu. Betul. Dan takut satunya adalah tak tahulah, macam kanak-kanak ni memang peluang lah. Kebanyakan pelaku jenayah dia mengambil kesempatan kerana kuasa dia. Dan kanak-kanak tu sendiri memang tak tahu diugut. Apa yang diugut, dan dia tak tahu apa itu kesalahan yang dibuat ke atas dia. Dia dieksploitasi sebenarnya. Jadi ini yang menyebabkan orang dewasa dia menjadi sasaran dia adalah kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni mudah diumpan. Itu saja. Yelah, sebab contoh dibagi barang, ambil, tapi kena bayar dengan ini kan. Betul. Puan? Grooming, sexual grooming, itu kita panggil pengantunan kanak-kanak. Kanak-kanak dibagikan satu, digula-gulakan. Bila dia dah seronok, kemudian ditaburkan dengan dipupuk dengan perlakuan seksual. Macam contohnya kes kalau grooming kita tengok, mula-mula dia hantar gambar-gambar yang berunsur seksual, kemudian dijanjikan tak apa, orang dewasa nanti pun bila dewasa pun kahwin pun akan buat macam ni juga. So jadi kanak-kanak ni okeylah, dia seronok. Jadi bila hati dah berbunga-bunga, budak-budak kan dia suka digula-gulakan. Dia nak tahu dan dia tak rasa benda tu salah. Jadi orang dewasa ni yang mengambil kesempatan kebanyakannya. Selain daripada kuasa, selain daripada peluang, atas kelemahan kanak-kanak tersebut. Betul. Puan, berdasarkan daripada hasil orang kata siasatan kan, temu bual dengan mangsa, contohlah kanak-kanak, mungkin apa yang boleh Puan kongsikan antara yang kita boleh katakan kepada penonton kita, macam ini sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita. Okey, kalau saya analyse keseluruhan kes seksual, terutamanya kes rogol lah. Apabila kita menyebut kes rogol, apa yang saya nampak, kanak-kanak ni dia tahu apa yang dia buat tu sebenarnya. Dia tahu perkara tu salah. Dia tahu kalau dia buat itu akan dimarahi oleh keluarga dia. Itu sebab dia menyorok. Tak ada terang-terang dia melakukan hubungan seks di depan keluarga dia. Tetapi dia memilih untuk buat. Dia memilih untuk melakukan perkara itu. Seperti kanak-kanak pada hari ini, dia tidak ada meletakkan rasa seperti luntur nilai dalam diri dia. Pegangan dia tidak ada. Tak ada rasa takut. Dia tak ada rasa takut, dia tak ada rasa malu. Dan dia tahu, bukan dia tak tahu kalau ini ada kesannya boleh menjadi mengandung. Kalau dia ada impak dia lain, tetapi dia memilih untuk seperti buat. Itu hak dia. Jadi saya nampak ini antara perkara yang kita semua ahli masyarakat kena tengok di mana berlakunya, apa sebenarnya kelemahan ini, macam mana kita nak atasi. Yang saya nampak adalah spiritual lah. Dia kena back to spiritual. Bermakna kembali kepada perkara-perkara asas lah, berkenaan dengan moral, berkenaan dengan agama. Pegangan tu kena kuat. Bermakna buat ni memang biar sampai kanak-kanak tu masuk dalam kepala dia, yang buat ni tak boleh, dia dosa. Dosa tu biar dia nampak. Sekarang ni kanak-kanak dia tak ada rasa malu sebenarnya, dan dia menerima sebagai itu hak mutlak dia. Dia nak buat, dia buat. Dia orang lain tak boleh ni. Saya khawatir perkara ini akan dijadikan satu culture, jadi satu budaya, dan menjadi diterima sebagai satu perkara yang biasa. Yelah, kalau dibiarkan. Puan, walaupun suka sama suka kan, kalau kita pun share tadi 90% suka sama suka. Dan kalau di fikir logik, dia dah buat suka sama suka. So kenapa nak sabitkan atas jenayah, Puan? Yelah kan, suka sama suka. Dia sebenarnya di bawah. Kanak-kanak ni memang harus dilindungi. Kalau kita tengok konvensyen antarabangsa pun meletakkan kanak-kanak ni sebab faktor kematangan dia. Betul. Memang harus dilindungi. Itu sebab akta kita di Malaysia pun juga selari dengan konvensyen antarabangsa ataupun undang-undang antarabangsa, di mana adanya peruntukan untuk melindungi kanak-kanak ni daripada jadi mangsa jenayah. So
Walaupun dia suka sama suka, selagi perlakuan itu dibuat ke atas kanak-kanak yang berumur bawah 16 tahun, ia merupakan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Kita panggil statutory rape. Jadi kalau melakukan hubungan suka sama suka pun dia tak kisah. Dia tetap juga merupakan satu kesalahan. Jenayah. Mangsa tetap jadi mangsa jenayah juga. Selagi umur dia bawah 16 tahun. Selagi dia bergelar di kategori sebagai kanak-kanak Ya, pun kan. kanak-kanak kalau rogol, kanak-kanak bawah 16 tahun kalau dia suka sama suka. Tetapi dengan adanya Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017, pindaan 2023, selagi dia bergelar kanak-kanak bermakna dia bawah 18 tahun, sekiranya dia melakukan hubungan seks juga, suka sama suka, tetap juga ada kesalahan. Walaupun dia bukan mangsa rogol, tetapi tetap dijadikan mangsa amang seksual. Jadi undang-undang yang ada pada hari ini, saya tengok semakin baik untuk melindungi kanak-kanak ni daripada dieksploitasi sebenarnya secara seksual. Tindakan daripada pihak berkuasa sendiri puan macam mana bila menangani kes-kes sebegini? Maksudnya untuk kanak-kanak yang menjadi mangsa puan. Okey, tindakan pihak polis memang siasatan akan dijalankan. Selain daripada siasatan untuk kita bawa pelaku jenayah ini ke muka pengadilan, mangsa ini juga kita bagikan dia atau beri khidmat kaunseling lah, pemulihan. Kerana kalau kita tengok kan? trauma dia, kalau yang mangsa trauma, mangsa yang menjadi memang tanpa kerelaan dia, memang dia merupakan mangsa yang akan mengalami trauma yang berpanjangan. Terutama apabila melibatkan ibu bapa ataupun ahli keluarga. Saya sebut ibu bapa sebab ada juga ibu yang melakukan kesalahan seksual terhadap anak dan pernah dituduh pun kes tersebut. Jadi saya sebut ibu bapa, bukan bapa sahaja. Ibu bapa, ibu juga bapa. ada ya. So bermakna pelaku jenayah juga bukan dalam kalangan lelaki sahaja. Jenayah seksual ini terdapat juga pelaku jenayah yang dalam kalangan golongan wanita. So kanak-kanak ni haruslah beri sokongan emosi dia supaya mereka ni keluar daripada masalah kesihatan mental dia lah. Betul. Masalah mental illness dia ni disebabkan oleh trauma yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Dan keduanya adalah kanak-kanak ini juga perlu dipulihkan juga dari sudut ketagihan seks. Kerana ada juga kes-kes mangsa jenayah seksual ini yang dikatakan mangsa ini, yang dikatakan mangsa rogol ini, dia melakukan hubungan seks suka sama suka. Dan mereka juga, kebanyakan juga telah ketagihan. Jadi kat sini perlu ada pemulihan. Bermakna selain daripada sesi kaunseling dengan pakar psikiatri dan juga psikologis, kanak-kanak ini juga kita sarankan kepada ibu bapa dia untuk berterusan mendapatkan rawatan lah, supaya mereka tidak ada lagi kecenderungan ketagihan tadi. Ya. Tadi pun ada kongsi kan, bukan setakat bapa, ibu juga ada melakukan seksual terhadap anaknya kan. Dan bila kita melihat kepada kalau kita mungkin kita kategorikan anak itu adalah lelaki yang jadi mangsa puan. Dan hari ini pun di parlimen dinyatakan di parlimen puan tentang oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat, Dato' Aiman Atira Sabu berkata kementeriannya menerima 1,486 kes aduan berkaitan gangguan seksual membabitkan dalam kalangan lelaki puan juga meningkat. Jadi maksudnya lelaki juga tidak lari daripada serangan seksual. Betul. Sebenarnya perlakuan jenayah seksual ni sama ada lelaki ni boleh jadi mangsa ke tidak. Sebenarnya masyarakat kita ni jarang hanya melihat mangsa jenayah seksual ni adalah wanita ataupun perempuan saja. Sebenarnya berlaku. Cumanya percentage dia agak kecil berbanding dengan jumlah mangsa wanita ataupun perempuan. Cuma kebelakangan ini memang kita lihat ada berlaku peningkatan terhadap mangsa lelaki, terutamanya adalah kanak-kanak lah. Kanak-kanak jadi mangsa jenayah seksual. Kanak-kanak lelaki. Ini ada berlaku peningkatan. Dan saya boleh kongsikan sedikit peratusan dia daripada jumlah yang saya sebutkan tadi. 411 kes adalah 27.7% membabitkan mangsa lelaki lah, macam yang puan katakan tadi. Dan sesuatu yang kita rasa macam ni tidak boleh dibiarkan puan kan. Rasa kita lelaki pun kita rasa tak selamat dah sekarang. Betul. Itu sebab kena adanya orang kata kesedaran lah untuk tampil. Sebenarnya jenayah seksual ni dia tidak mensasarkan kepada satu gender.
Kerana nafsu naluri ni manusia ni Selagi dia namanya berbagai. manusia, Selagi Puan, namanya manusia, dia ada pelbagai. Ya. Kalau kita tengok dari dalam konteks klinikal dan klinikal juga ada golongan-golongan pedofilia, golongan yang suka kepada haiwan, golongan yang suka kepada seks yang lain, pelbagai yang kecenderungan yang pelik-pelik. pelik-pelik. So tak mustahil kepada lelaki juga. Jadi untuk di bahagian puan sendiri kan, adakah maksudnya di mana bila membabitkan seksual terhadap lelaki ini, di mana mereka diletakkan ni puan? Kalau macam puan ialah membabitkan wanita, kanak-kanak kan, tapi untuk lelaki sendiri pun Di 11 juga menjalankan siasatan terhadap mangsa tanpa ada diskriminasi. Okey. Sama. Walaupun tidak disebutkan di sini sebagai siasatan jenayah seksual wanita, kanak lelaki, tapi masih dalam kategori yang sama. Kanak-kanak, jenayah terhadap kanak-kanak, jenayah seksual. So dalam dalam kategori tersebut. So bahagian di 11 ini kami mengendalikan semua jenis kategori dua-dua gender lah. Tidak ada diskriminasi. Kanak-kanak, kalau dia lelaki, kita kendalikan dengan cara yang hemat dan cermat juga, menjaga sensitiviti dia sebagai seorang mangsa lelaki ataupun kanak-kanak lelaki. Sama juga seperti kanak-kanak, kerana kita melihat kepada jenayah itu, trauma yang dialami oleh mangsa itu. So kita kena kerana isu seksual ni sebenarnya begitu sensitif. Lelaki pun dia pun malu sebenarnya nak bercakap, saya kena cabul, saya diliwat. Dia pun malu sebenarnya. Lelaki pun sama. Jadi perlu ditangani dengan hemat dan cermat juga. Jadi bahagian di 11 tak memilih gender, walaupun 90% pegawai dan anggota di 11 ni adalah wanita. Kami tak memilih diskriminasi gender tertentu je, bias kanak-kanak perempuan je, orang perempuan je yang kita siasat, terima laporan kita terima laporan. Yang lelaki tu lantak engkau lah, tak ada. Itulah bila laporan sebegini disiarkan, diakhbarkan puan, dan ramailah baru rasa macam sebenarnya ada lelaki menjadi mangsa, ada tempat sebenarnya, bila puan kongsikan ada tempat sebenarnya lelaki untuk membuat laporan bila mereka menjadi mangsa seksual. Tapi persoalan saya puan, apa kategori-kategori ataupun apa contoh-contoh yang boleh dikatakan sebagai gangguan seksual terhadap lelaki tu puan? Kalau macam perempuan kita boleh tahu kan, tapi yang terhadap lelaki ni. Okey, sebenarnya di Malaysia ni undang-undang kita tidak ada bias tau. Undang-undang kita tidak meletakkan gender tertentu menjadi mangsa jenayah seksual. Kerana dalam peruntukan undang-undang, contohnya saya bagi cabul kehormatan. Mana-mana orang yang menjadi mangsa cabul kehormatan. Mangsa tu mana lelaki ataupun perempuan adalah sama, kecuali kes rogol sahaja yang memang spesifik kepada perempuan lah. Mana lelaki saja yang boleh melakukan rogol. Tapi ada juga lelaki jadi mangsa rogol puan. Dia tak ada. Dalam undang-undang kita tidak namakan dia mangsa rogol. Mungkin kalau dia ni disua-suakan, ada perempuan yang pergi rekam kat dia kan, melakukan hubungan seks dia tak rela pun, tapi kena paksa. Makna dia tak rela, tapi dia tetap menjadi mangsa cabul, bukan mangsa rogol. Bukan mangsa rogol. Betul. So rogol hanya untuk wanita. Rogol hanya untuk lelaki saja yang boleh melakukan ke atas wanita. Kalau dia transgender pun, selagi dia IC dia lelaki, so bermakna dia tetap, walaupun dia berupa seperti dia cabul kehormatan. So kat sini kebanyakan lelaki juga terkesan dengan cabul kehormatan, kes seks luar tabi'i, gangguan seksual yang lain juga sama, kecuali kes rogol sahaja. So itu antara yang orang kata perlulah untuk golongan lelaki ambil tahu sebenarnya. Betul, lelaki juga kena ambil tahu, kerana selagi dia jadi mangsa, bermakna dia tidak ke tengah, dia tidak tampil beranikan diri, bermakna perkara ini, jenayah itu tetap akan berlaku. Pelaku jenayah itu tetap akan mencari mangsa yang lain. So kita gagallah usaha untuk membendung jenayah seksual ini daripada berhenti ataupun dibenteraskan. Dan berbalik lagi, jika suka sama suka juga, tetapi jika melibatkan bawah umur tetap satu kesalahan juga buat kan? Betul. Apabila melibatkan suka sama suka, cumanya apabila melibatkan kanak-kanak, dia ada pelaku jenayah itu adalah kanak-kanak, dia ada cara hukuman yang berbeza daripada orang dewasa. Kerana kanak-kanak ni dia bukan menghukum.
Kanak-kanak ni kita bukan menghukum dia supaya dia diberi pembalasan sebegitu atas jenayah yang dia lakukan. Cuma kalau pelaku jenayah itu adalah kanak-kanak, kita panggil dia kanak-kanak itu perlu dipulihkan. Itu sebab kanak-kanak apabila dia melakukan jenayah, dia tengok pada jenayah-jenayah yang dilakukan tersebut, dia dah menyimpang daripada norma dia. So mungkin dia dikenakan denda atas kesalahan dia, ataupun melakukan khidmat, bond nasihat, khidmat masyarakat, ataupun bond berkelakuan baik, dan tidak akan ada dia pergi ke penjara sehingga orang kata diletakkan sama seperti perogol yang lain. Kalau dalam kes-kes rogol lah, kes-kes seksual lah, dia takkan pergi ke penjara sehingga bercampur dengan penjenayah yang lain. Dan kanak-kanak lelaki, kanak-kanak juga dikendali, pelaku jenayah kanak-kanak dalam kalangan kanak-kanak juga dikendalikan dengan cara berbeza dengan orang dewasa. Puan, ada tak mungkin kes yang diterima membabitkan jenayah seksual terhadap lelaki ini, contohnya wanita yang mencabul kehormatan lelaki, berlaku di tempat kerja? Ada tak Puan laporan itu? Okey, sebenarnya berlaku di tempat kerja ni dilakukan oleh wanita ya. Selama hari ni memang tak pernah ada dilaporkan. Tetapi lelaki sesama lelaki ada. Tetapi di tempat kerja ni sebenarnya amat sedikit jumlah yang dilaporkan. Ini yang saya nampak senario di Malaysia memang amat sedikit melibatkan tempat kerja. So ada tangkapan tak pernah dibuat Puan? Maksud saya daripada contoh yang disebutkan 411 kes yang dilaporkan ini, ada penangkapan? 411 kes yang kes jenayah seksual terhadap lelaki. Terhadap lelaki. Memang ada tangkapan. Ada. Kita tidak diskriminasi. Kalau melibatkan lelaki sama lelaki pun sama. Proses siasatan, kalau perlu tangkapan, kita akan buat tangkapan, dan kalau perlu ada keterangan untuk tuduh, akan dituduh. Baik, itu saya kira daripada kanak-kanak kemudian kepada lelaki juga satu isu yang saya kira perlu dipandang berat sebenarnya oleh masyarakat kita. Sebab berdasarkan daripada statistik yang Puan dah kongsikan, peningkatan berlaku Puan kan, daripada satu tahun ke tahun yang seterusnya. Saya kira sesuatu yang sangat mencabar untuk unit Puan sendiri untuk mengendalikan kes-kes sebegini saban hari Puan ya. Jadi Puan, tanpa melengahkan masa kan, kalau kita tengok baru-baru ini negara kita sekali lagi dikejutkan dengan pada Oktober kalau saya boleh kongsikan insiden di mana tertinggal 10 jam dalam kereta, bayi doktor maut. Kalau saya boleh kongsikan sedikit Puan, difahamkan bayi itu sudah ditinggalkan di dalam kereta selama 10 jam sejak keluar rumah bersama ibunya yang juga doktor pada jam 7.20 pagi. Ini kejadian yang dilaporkan pada 6 Oktober. Jadi Puan, kalau kita bercakap, kita tengok tentang kejadian seperti ini, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit Puan. Okey, senario bayi tertinggal ataupun kanak-kanak tertinggal dalam kereta disebabkan oleh penjaga lah, sama ada ibu bapa ataupun pengasuh. Kalau kita tengok statistik daripada tahun 2021 sehingga 2023, hanya 4 kes. Sebenarnya hanya 4 kes, di mana pada tahun 2021 satu kes, 2022 tidak ada kes yang dilaporkan, dan 2023 sehingga November adalah sebanyak 3 kes. So total untuk tempoh 3 tahun adalah 4 kes. Walaupun 4 kes kan Puan, tapi dia kejadian sebegini mungkin orang kata macam dianggap tak logik sebenarnya kan, sebab ialah macam mana boleh tertinggal bayi dalam kereta, tak perasan ke apa ke? Okey, kes sebegini kenapa seperti macam banyak kes ni kan? Sebab impact dia. Apabila tertinggal dalam kereta sehingga menyebabkan berlakunya kemalangan jiwa lah, makna meninggal dunia. Kematian. So dia highlight kematian yang orang kata satu perkara, situasi yang mana tak sepatutnya berlaku kan? Betul. Tak sepatutnya berlaku, tetapi ianya berlaku juga. So kenapa ia berlaku adalah kerana banyak faktor sebenarnya. Kalau ikutkan berdasarkan siasatan kita adalah berkemungkinan adanya kerana kepenatan. Kepenatan dan dia terlupa. Jadi bila dah penat, lupa untuk rutin harian dia. Dan juga berlaku juga disebabkan oleh perubahan rutin harian dia. Yang asalnya mungkin bukan dia. Bukan dia yang kena hantar anak ke taska ataupun ambil anak daripada taska, tetapi dia kena melakukan tugasan pada hari tersebut. Jadi itu menyebabkan terlupalah
Sebab dah rutinnya, biasanya dia balik daripada rumah, dia balik. Betul. Daripada rumah dia pergi, daripada ambil, dia tak biasa dengan perkara begitu, ataupun dia terlupa, macam dalam kes yang beberapa kes ni, daripada rumah dia bawa terus ke pejabat dan dia parking kan, so dia tak ingat yang rutin dia terpaksa dia ambil. Yang bukan tugasan Bukan sebelumnya tugasan kan? dia sebelum ini. Dan keduanya adalah kerana faktor kepenatan tadilah. Dan juga atas sebab-sebab, orang kata dua sebab ni lah yang berlakunya, yang menjurus kepada tertinggalnya kanak-kanak dalam kereta. Tapi Puan, bila Puan katakan faktor kepenatan, yang pertama mungkin bukan rutin kebiasaan. Tapi kalau bila kita fikir balik kan, macam takkan tak perasan. Takkan Sebab, tak perasan. Betul. So kalau kita tengok Puan kan, bila kes ini dilaporkan, ramai yang komen kan, macam takkan tak perasan anak dekat dalam kereta dah pergi ambil kan, takkan tak perasan. Macam tu lah Puan. Okey, kalau based on kes yang 4 kes yang kami siasat ni, memang tidak ada kesengajaan sebenarnya. Tidak ada kesengajaan kerana based on kita tanya background kerja dia, apa yang dia buat sebelum ni, itulah yang dia jawab. Memang tidak ada kesengajaan. Dan kerana faktor kami juga menyiasat dari sudut suspek lah, kita panggilkan suspek lah. Ni dia kerja apa? Nature kerja dia tu. Jadi bila kita tengok, nature kerja dia, macam kes yang doktor tu, dia pun kerja di bahagian kecemasan. Betul. Bermakna dia terlibat dengan rutin yang memenatkan. 24 jam. 24 jam. Dan juga sehingga menyebabkan banyak perkara-perkara bebanan kepada minda tersebut. Ini yang kita nampak. Dan juga tidak adanya unsur-unsur lain lah. Daripada based on siasatan, kita juga tengok ada tak kesan-kesan sebelum ni, ada tak mangsa itu ada kesan kecederaan, ada tak sebelum ini dilaporkan pernah dipukul dan sebagainya, ada unsur-unsur penderaan untuk mengatakan yang sengaja ditinggalkan tersebut. So siasatan pihak polis sebenarnya kita tidak menjurus kepada, bila kita kena tengok secara keseluruhan. Bermakna sebelum ini, sejarah sebelum ini, ada tak kanak-kanak ini pernah mendapat kecederaan disebabkan mungkin penderaan, adakah, supaya kita dapat lead kepada punca kematian kenapa kanak-kanak tu berada di dalam kereta sehingga begitu lama. Betul. Ada tak elemen kesengajaan di situ? So di sini juga kita melihat kepada sejarah kanak-kanak itu, sejarah pengendalian kanak-kanak tersebut, dan juga latar belakang ahli keluarga tersebut dan rutin harian dia. Puan, kalau mungkin saya boleh tahu juga kan, dalam siasatan yang dibuat, menjurus kepada jenayah juga tak Puan? Maksudnya dilihat dari sudut jenayah tak? Memang apabila isu melibatkan kanak-kanak, melibatkan kematian, siasatan perlu dijalankan kerana kita tidak mahu adanya elemen penganiayaan tersebut. Jadi memang pihak polis, apabila satu kejadian sebegini berlaku, kanak-kanak meninggal dalam kereta akibat seperti ini, seperti tertinggal dalam kereta dan menyebabkan kematian, so kita pada peringkat awal kita akan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 31 bracket 1 Akta Kanak-Kanak, di mana bagi elemen sama ada dengan sengaja mendatangkan kecederaan ataupun perbuatan cuai sehingga menyebabkan kanak-kanak itu cedera ataupun sehingga membawa kepada kematian. Jadi dalam isu ini, apabila berlaku sesuatu kemudaratan kepada kanak-kanak, bermakna pihak polis kena kita menjalankan siasatan di bawah peruntukan seksyen yang disediakan supaya tidak ada elemen-elemen yang diragui, sama ada adanya elemen unsur-unsur jenayah itu wujud di situ. Okey, bila kes sebegini berlaku kan Puan, walaupun daripada 2021 hingga 2023 ada 4 kes yang dilaporkan membabitkan kematian kanak-kanak ini, ramai jugalah mungkin timbul dalam kalangan masyarakat kita keraguan ataupun rasa bimbang melihat kes sebegini Puan. Ada juga yang mungkin yang menyatakan rasa marah mereka, dan juga ada yang nyatakan mungkin kenapa tidak diambil tindakan terhadap ibu bapa kepada dalam kes sebegini Puan. Adil tak? Okey, baik. Okey, berdasarkan kes yang sebanyak 4 kes yang kita siasat ni, tidak ada satu pun yang dituduh sebenarnya. Tidak ada satu pun yang dituduh kerana dia macam ni, kita melihat kepada elemen kesalahan itu sendiri. Macam saya cakap tadi, di bawah Seksyen 31 bracket 1, kalau sekiranya ada elemen-elemen seperti kesengajaan tadi, dan kita juga tengok tidak adanya elemen sebegitu, dia tak sengaja. Memang betul-betul memang dia dah ada tahap dia punya tahap
alert dia tu. Dia punya berjaga-jaga dia dah ada di situ, bermakna adalah sukar untuk membuktikan wujudnya elemen jenayah kat situ. Jadi itu yang mungkin bila ada peruntukan akta dan sebagainya itu yang dilihat secara keseluruhan, Puan, kan. Yalah, mungkin sebab kebimbangan daripada dalam kalangan masyarakat kita ni dengan alasan nak memberi kesedaran ataupun ialah peringatan kepada orang lain juga, kan. Bila mana ialah macam kejadian seperti ini tidak disabitkan sebarang jenayah kepada ibu bapa kanak-kanak yang meninggal, orang kan fikir macam nanti akan ada lagi, dan orang kita tak boleh nak sedar dan kesilapan yang sama akan berulang. Betul, tetapi orang kata kita kena tengok keseluruhan situasi kes berkenaan. Memang menyiasat tu adalah tanggungjawab pihak polis. Kita dah menyiasat. Kalau kita tengok tidak ada elemen kesengajaan, tetapi wujud kecuaian lah kat situ. Kita tengok wujud kecuaian. Tetapi kenapa kes ni tak dituduh? Satunya bidang kuasa pendakwa raya memang dia berhak lah sama ada nak tuduh atau tidak berdasarkan keterangan yang ada. Tetapi di sini juga kena tengok impak dia keseluruhan. Impak keseluruhan kepada keluarga itu. Di mana bila melibatkan kematian, kemudaratan kepada keluarga, impak kepada keluarga tu, kesedihan dia pun dah berlaku, orang kata kemusnahan lah, orang kata dia dah ada pengajaran dekat situ. Hukuman tu sebenarnya adalah untuk tujuan pembalasan. Hukuman macam kita tuduh, kita hukum, tujuan dia adalah untuk pembalasan, untuk pengajaran. Di sini pembalasan tu sudah ada sebenarnya kepada keluarga itu sendiri. Macam mana kesan dia apabila anak dia meninggal di dalam kereta menyebabkan kematian, kan. Kejadian sebegitu disebabkan kecuaian dia. So di sini banyak faktor kenapa kita boleh pelajari sebenarnya, walaupun tidak dituduh, tetapi ada sebab-sebab tertentu lah. Banyak pengajaran dah berlaku. Dari situ masyarakat dah boleh tengok pun, kan, macam mana keluarga itu menerima situasi itu. Kesan dia kepada keluarga sebenarnya. Kita tidak boleh tengok pada satu sudut sebenarnya. Kalau tak kita hukum dia, bermakna masyarakat tak mengambil pengajaran. Kita kena tengok juga orang kata elemen-elemen lain yang berlaku kepada keluarga berkenaan. Apa kesan dia pada, adakah kalau kita tuduh dia, contohnya dituduhnya suspek ni hanya kerana kecuaian dia kerana tertinggalnya anak, disebabkan beban tugas dia dengan kepenatan tersebut, adakah ianya mendatangkan sesuatu yang impaknya lebih baik kepada masyarakat dan juga keluarga berkenaan. Tetapi hak untuk orang kata kuasa untuk menuduh itu adalah nak tuduh atau tidak, itu sebenarnya kuasa di pihak Timbalan Pendakwa Raya. Namun saya percaya Timbalan Pendakwa Raya juga telah melihat keseluruhan impak kepada keluarga berkenaan dan impak keseluruhan nanti kepada ahli masyarakat. Itu yang disebabkan itu saya rasa kejadian sebegini juga boleh menjadi pengajaran juga kepada bila kita tahu perkara-perkara sebegini memang dia menjadi pengajaran juga pada kita sebenarnya. Dan tidak semestinya dan saya rasa tidak semestinya dijatuhkan ke penjara atau dijatuhkan hukuman itu memberi kesedaran kepada masyarakat, Puan, kan. Dan di sebalik apa yang berlaku juga, walaupun 4 kes sebenarnya memberi impak yang besar dalam kehidupan kita, dan mungkin kita pun lebih berjaga-jaga, kan, Puan. Apa yang di-highlight oleh pihak media sebenarnya juga merupakan satu orang kata amaran lah, alert lah kepada ibu bapa. Satu perkara yang perlu di-highlightkan juga supaya kita berhati-hati. Ahli masyarakat juga berhati-hati, ibu bapa. Tak semestinya dituduh itu, mungkin dia menimbulkan satu perdebatan lain juga. Dan yang saya pasti adalah pihak pendakwa raya itu dia telah memutuskan yang terbaik untuk masyarakat dan juga untuk keluarga berkenaan berdasarkan keterangan tadi. Tapi kalau wujudnya elemen jenayah kat situ, sudah tentu memang daripada pertuduhan memang pertuduhan akan dibuat kerana tidak akan ada kompromi dari sudut kesengajaan itu. Kalau sengaja ada elemen unsur-unsur jenayah, memang tidak ada kompromi lah mana-mana pihak, sama ada polis ataupun pihak mahkamah dan juga pihak Timbalan Pendakwa Raya sendiri. Dan saya percaya pun dalam 4 kes ini
orang kata takkanlah kita sengaja nak tinggalkan anak kita dalam kereta. Betul. Kan puan kan. Walaupun iyalah dari segi macam puan kata punca tu kepenatan dan kita percaya bila kita tengok latar belakang macam kejadian yang saya kongsikan tadi, seorang doktor, kita tahu tugas macam mana di kecemasan pula kan. Betul. Dia tugas terlupa. Tugas yang bukan mudah saya kira kan. Dan kalau berlaku pada kita pun saya rasa kita pun tak boleh elak kan benda-benda yang sebegini. Betul. Faktor terlupa. Kita tak boleh elak. Itu manusia. Cumanya satu yang saya boleh cakap, kita tak boleh menjadikan alasan itu untuk membiarkan perkara ini. Betul. Bermakna satu tindakan kena diambil. Makna tahap lebih berhati-hati kena diambil supaya perkara ini tidak menjadi berterusan. Sebab hukuman satu, ialah satu perkara yang perlu dibuat begitu berhati-hati dan amat kena cermat dan penuh hemat lah untuk memutuskan satu, orang kata nak tuduh atau tidak, itu kena mengkaji banyak faktor-faktor lain. Kebajikan anak dia, kalau dia dituduh di penjara, siapa nak jaga anak dia yang lain, kan? Banyak isu-isu lain lah. Perlu dipandang sebenarnya. Perlu diperhalusi. Tetapi bukan hanya kita berdiam setakat itu sahaja. Bermakna satu penambahbaikan perlu dibuat. Bermaknanya ahli masyarakat ataupun keluarga berkenaan perlu juga membuat satu, orang kata, penambahbaikan dalam cara kita mengendalikan kanak-kanak. Okey, bercakap pasal cara pengendalian puan. Saya nak tahu jugalah kalau ada kan daripada pihak bahagian puan siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak ini di Bukit Aman, tindakan susulan daripada kejadian ini puan macam mana? Adakah ada khidmat kaunseling diberikan ataupun macam mana? Okey, bahagian di sebelah sendiri kami ada pegawai psikologi yang mana memang bertindak untuk membantu mangsa, keluarga mangsa dan juga biasanya kanak-kanak yang terkesan dengan jenayah. Bermakna kanak-kanak sebagai pelaku jenayah lah. So kami akan ada juga memberi khidmat kaunseling lah, khidmat sesi kaunseling dan sokongan emosi kepada mangsa dan juga mereka yang terkesan dengan suatu insiden yang sehingga menjejaskan emosi mereka, kesihatan mental mereka. Sebelum sama ada khidmat ini diberikan sebelum siasatan dijalankan ataupun semasa dan juga selepas siasatan dijalankan. Caralah orang kata pendekatan yang paling terbaik digunakan oleh pihak berkuasa ketika ini puan. Okey, pihak PDRM sebenarnya bahagian saya sendiri kami ada tindakan proaktif dan juga reaktif lah. Yang reaktif ni macam mana kami buat menerima laporan. Apabila ada maklumat tu, sebab kita menyeru pada orang ramai, ada je kes lapor. Jadi ini reaktif. Jangan simpan. Jangan simpan. Dan kita menyiasat. Apabila menyiasat ni, kita cuba menghasilkan kualiti siasatan yang berkualiti supaya kita dapat kalau betul jenayah itu berlaku dan pelaku itu harus dibawa ke muka pengadilan untuk dihukum ataupun diadili sewajarnya supaya pembelaan dapat dibuat ke atas mangsa dan juga kita dapat mengekang daripada jenayah itu berterusan. Suspek dah dihukum, akan menjadi pengajaran kepada orang yang lain dengan hukuman yang sebegitu. Dan kalau kita tengok jenayah seksual ni, terutamanya terhadap kanak-kanak, hukuman dia tinggi. Betul. Malaysia adalah antara negara yang tinggi hukuman dia. Agak ketat dia punya ni hukuman dia. Kalau di bawah Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak tersebut, hukuman dia boleh penjara, boleh juga dikenakan sebatan dan denda. Dan maksimum hukuman adalah 30 tahun penjara bagi kesalahan menghasilkan pornografi kanak-kanak contohnya. Tinggi. Dan rogol juga boleh sampai 30 dan 20 tahun penjara. So ini adalah satu tindakan yang orang kata pihak polis sendiri mesti menghasilkan siasatan yang berkualiti untuk memastikan penjenayah itu diadili. Dan hukuman itu menjadi satu pengajaran kepada orang yang lain daripada mencontohi, nak buat, takut untuk buat perkara yang sama. Dan juga sebagai balasan kepada pelaku jenayah ini. Dan keduanya tindakan proaktif, di mana bahagian di sebelah sendiri kami mewujudkan unit cyber seksual yang dikenali sebagai Malaysia Internet Crimes Against Children, di mana unit ini bertanggungjawab untuk memperkasakan risikan, tugas-tugas risikan, di mana kami mengenal pasti di mana penjenayah-penjenayah yang
berleluasa di internet lah, di alam cyber, yang melakukan kesalahan-kesalahan terutamanya pornografi kanak-kanak, membuat perkongsian pornografi kanak-kanak. Kerana bermula daripada perkongsian inilah, dia tengok-tengok dulu video-video berunsur yang mengandungi kesalahan pornografi kanak-kanak, ataupun perkongsian berkenaan dengan child sexual abuse material ini, yang boleh mengundang kepada ketagihan dan akhirnya dia mencari mangsa dia. So itu sebab tindakan proaktif bahagian di 11 adalah kita memperkasakan risikan, kita mengesan lebih awal siapa dalam kalangan orang Malaysia ni yang suka membuat perkongsian, yang sering membuat perkongsian, supaya kita mengelak daripada jenayah lain yang berlaku ekoran daripada kecenderungan mereka ke atas untuk mengakses kepada bahan pornografi kanak-kanak ini. Yang mungkin kemudiannya dia mencari mangsa untuk grooming dan akhirnya untuk melakukan jenayah seksual yang lain seperti rogol dan sebagainya. So ini adalah antara tindakan proaktif bahagian di 11. Dan yang kedua, tindakan proaktif adalah kami memperkasakan ataupun menggandakan kempen-kempen kesedaran. Betul. Kempen kesedaran untuk educatekan kanak-kanak ataupun orang dewasa tentang ini adalah jenayah sebenarnya. Ini adalah jenayah dan modus operandinya terkini adalah sebegini. Betul. Dan trend jenayah adalah begini. So kita bagi kesedaran kepada ahli masyarakat, kumpulan sasar, kanak-kanak, orang dewasa, ahli masyarakat, pelbagai kumpulan sasar ini, supaya mereka ada tahap kesedaran sendiri. Dan mereka juga boleh mengambil tindakan untuk mengawal dan juga menyedari supaya mereka tidak menjadi mangsa dan juga pemangsa jenayah. Ini adalah antara tindakan proaktif dan juga reaktif oleh pihak PDRM lah. Di 11. Di 11 khususnya. Dan pastinya kalau kita mendengarkan jawapan daripada Puan sebenarnya tadi tentang daripada bayi yang kemalangan bayi yang meninggal dalam kereta, kemudian jenayah seksual terhadap kanak-kanak, wanita dan juga lelaki sendiri. Saya kira trend-trend yang berlaku ini seiring dengan peredaran semasa juga. Seberapa canggihnya penggunaan teknologi masa kini, begitulah juga berubahnya trend jenayah yang berlaku. Kan jadi perkara sebegini saya kira mungkin kalau kita baca di media masa, di akhbar dan sebagainya, kita mungkin rasa jelak ataupun kita rasa jijik dengan berita-berita yang dilaporkan, tetapi sebenarnya ini adalah yang berlaku, Puan. Hakikat yang perlu kita terima di mana jenayah sebegini sentiasa berlaku dalam kalangan masyarakat kita dan mungkin dalam institusi kekeluargaan itu sendiri. Jadi kita tidak boleh elak, dan macam Puan kongsikan tadi, cara terbaik adalah di mana bukan setakat daripada ibu bapa tetapi juga orang sekeliling perlu membantu untuk kita menangani isu sebegini. Dan pastinya juga bila kita bercakap soal kanak-kanak, perlu kita ingat yang mana kanak-kanak adalah individu ataupun golongan yang perlu kita lindungi kerana mereka perlukan pembesaran yang lebih baik untuk masa depan mereka. Jadi sekali lagi terima kasih Puan, saya ucapkan kepada Puan Siti Kamsiah Hassan selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman, di atas perkongsian yang saya kira cukup bermanfaat, padat dengan infonya untuk kita tahu. Ambil tahu, bukan setakat ambil tahu, tetapi kita perlu ada tindakan yang selanjutnya, dan kita tidak boleh menyerahkan perkara ini 100% kepada pihak berkuasa, tetapi perlu ada pemantauan yang rapi sebenarnya daripada diri sendiri, terutama daripada ibu bapa dan juga orang sekeliling, terutamanya orang dewasa yang sepatutnya melindungi kanak-kanak ini. Jadi sekali lagi terima kasih Puan, dan sama-sama. Kita berjumpa lagi dalam podcast Harian Metro Apa-Apa Saja. Okey.